Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam channel Mudarrib 85. Bagi yang belum lagi subscribe, sila tekan butang subscribe beserta butang loceng untuk tidak ketinggalan info-info dari channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan butang like dan share. Baiklah, pelajaran kita pada kali ini adalah pelajaran Sirah tahun 4 dalam tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Hasil daripada pembelajaran, murid dapat mengetahui sebab-sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Murid boleh menyenaraikan isi Perjanjian Hudaibiyah. Murid-murid dapat menerangkan kesan-kesan Perjanjian Hudaibiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah keluar bersama-sama dengan kira-kira 1,500 orang Islam untuk pergi memasuki Baitul Haram di Makkah. Ini kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi memasuki Baitullahil Haram dengan sahabat dalam keadaan selamat dan bercukur kepala. Tambahan pula, kaum Muhajirin dan Ansar merasa amat ingin untuk melihat Kaabah setelah 6 tahun dilarang memasuki Makkah. Mereka tidak membawa senjata ataupun peralatan perang bersama mereka. Bai'atul Ridwan. Semasa di Hudaibiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rombongan telah didatangi beberapa orang dari Bani Khuza'ah dan mereka bertanyakan tentang tujuan kedatangan mereka. Nabi Muhammad menyatakan kedatangan mereka adalah untuk menziarahi Baitullah serta mengerjakan umrah. Sehubungan dengan itu, kaum musyrikin Makkah menghantar Amru bin Mas'ud sebagai wakil untuk runding. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula menghantar Uthman bin Affan sebagai wakil umat Islam. Uthman bin Affan ditahan selama 3 hari. Selepas itu tersebar berita mengenai kematian Uthman bin Affan. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan umat Islam dan mengajak mereka menuntut bela ke atas kematian Uthman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru umat Islam untuk berjihad di jalan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kita tidak akan berganjak sehingga kita memerangi mereka." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam berbai'ah di bawah sepohon pokok dan berjanji tidak akan berundur hingga ketitisan darah terakhir. Bai'ah ini dinamakan Bai'atul Ridwan yang membawa maksud perjanjian sumpah setia. Apabila musyrikin Makkah mengetahui tentang bai'ah yang dibuat oleh umat Islam, mereka merasa bimbang dan membuat keputusan membebaskan Uthman bin Affan. Suhail bin Amru telah mewakili kaum Quraisy untuk berunding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya rundingan tersebut termeterai dan dikenali sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Setelah perjanjian dicapai, ramai di kalangan sahabat Nabi tidak berpuas hati dengan isi perjanjian tersebut, terutamanya Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka merasakan perjanjian itu berat sebelah dan menguntungkan kaum Quraisy. Tetapi sebenarnya orang Islam yang lebih beruntung. Ketika dalam perjalanan pulang dari Makkah, Allah telah menurunkan surah Al-Fath dan umat Islam merasa amat berpuas hati dengan pembukaan kota Makkah. Setakat ini dahulu pelajaran kita pada kali ini. Kita akan menyambung kembali pada video yang akan datang dalam tajuk kandungan Perjanjian Hudaibiyah dan juga
kesan perjanjian Hudaybiyah. بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.